Assalamualaikum. Nama aku Adam, umur 28 tahun. Kerja pemasaran gaji $2,500. Hidup biasa-biasa. Kahwin dengan Aisyah, 26 tahun. Jururawat di klinik kampung. Kami duduk di kontrakan murah dekat belakang pasar lama. Sewa $300 sebulan. Mungkin korang fikir, murah tu bagus. Tapi macam kata orang tua-tua, murah kadang-kadang ada harga yang tak nampak. Tapi aku bukan nak cerita tentang rumah hantu. Aku nak cerita tentang isteri aku. Sebab isteri aku Aisyah, dia pandai masak, bukan pandai biasa-biasa, pandai gila babi. Setiap hari bau masakan dari dapur kami buat jiran naik air liur. Tapi ada satu masalah, aku tak pernah tahu dari mana dia dapat bahan-bahan masakan tu. Kami bertemu setahun lepas. Masa tu aku demam panas seminggu tak sembuh. Pergi klinik kampung, nurse jaga aku sangat baik. Bagi ubat, tanya kabar. Tersenyum manis. Aisyah, nama dia. Jujur aku cakap, aku jatuh cinta bukan sebab dia cantik. Tapi sebab dia bawa aku nasi goreng kampung masa aku tunggu bil. Lepas kahwin, barulah aku tahu bakat sebenar dia. Hari pertama jadi isteri, dia masak gulai kawah. Daging lembu empuk macam bantal. Kari ayam merah pekat. Sayur lodeh berkuah santan. Aku makan sampai pinggan ketiga. Tapi makin lama, aku mula perasan sesuatu pelik. Tanda pertama. Setiap malam Khamis Aisyah keluar lepas pukul 11 malam. Dia kata, abang, aku pergi belanja pasar malam. Tapi pasar malam dekat rumah kami buka hari Selasa dan Jumaat, bukan Khamis. Tanda kedua, bila dia balik, dia bawa beg plastik hitam. Bukan beli sayur, sebab kalau beli sayur ada daun keluar sikit. Tapi beg dia tertutup rapat, berat, dan kadang-kadang menitis air, warna merah gelap. Tanda ketiga, bau. Pernah sekali aku masuk dapur lepas dia masak lemak cili api. Bau sedap, tapi ada bau lain. Bau tanah basah, bau rumput tua, bau macam bau kubur. Adam, kamu kan baru tinggal sini. Tapi Mak So mau kasih tahu, istri kamu, Aisyah itu, setiap malam Kamis, Mak So melihat dia jalan ke belakang, ke tanah lapang, tempat kuburan tua. Hah? Kuburan? Kuburan mana, Mak? Kuburan tak terdaftar. Kuburan zaman Jepang dulu, di dalam hutan belakang pasar itu. Jangan main-main, Adam. Nenek Mamsom dulu pesat, jangan pergi sana. Soalnya, tanah sini pernah jadi tempat pembuangan mayat. Aisyah perawat, Mak. Mungkin dia cari angin malam. Anak muda sekarang, percaya deh. Mak Som udah puluhan tahun tinggal sini. Aku lihat macam-macam. Tapi istri kamu, dia beda. Malam itu, aku buat keputusan bodoh. Aku ikut Aisyah. Dia berjalan, tak gopo, tak slow. Macam tahu jalan. Lampu solo kecil di tangan. Reda semak, reda rumput. Sampai ke tanah perkuburan lama. Tempat batu nisan sengit. Nama dah lusuh, rumput dah tinggi. Aku sorok belakang pokok getah. Tengok Aisyah buka tanah. Bunyi cangkul. Ya Allah, media cangkul. Bukan kubur baru, kubur lama. Nampak keranda kayu patah. Aisyah ambil sesuatu dari dalam keranda. Bungkus dengan plastik hitam. Kemudian tutup semula tanah. Cepat, kemas, macam biasa. Aku nak jerit. Tapi lidah aku keluh. Aku ternampak. Aisyah senyum. Senyum penuh kasih sayang. Sambil pegang plastik hitam tu. Malam itu kami balik berasingan. Aku sampai dulu. Aisyah muncul dengan senyuman paling manis. Abang lapar? Aku masak istimewa malam ni. Dia hidang, gulai daging salai masak lemak cili padi. Bau wangi. Kuah pekat. Daging empuk, tapi aku terbayang tanah kubur. Aisyah, makanlah abang. Aisyah masak guna resipi turun-temurun. Adam, tu daging apa ni sayang? Aisyah, ketawa kecil. Daging biasa, beli di pasar, mana ada daging lain. Adam, tapi tadi, aku nampak sayang ke kubur. Aisyah, berhenti kunyah, perlahan-lahan letak sudu. Abang ikut aku? Adam, aku risau. Aisyah, abang, cuba abang teka. Kenapa aku kerja jururawat? Adam, sebab nak tolong orang? Aisyah, bukan. Aku kerja jururawat sebab aku tahu macam mana untuk mengurus mayat. Aku tahu di mana mayat tak bertuan. Mayat yang tak pernah dikebumikan dengan sempurna. Mayat yang Tuhan sendiri mungkin dah lupa. Aisyah, daging yang aku masak, bukannya daging manusia, abang. Jangan gelabah. Adam, lepas tu, daging apa? Aisyah, daging korban. Dari kubur zaman Jepun. Zaman tu askar halal disembelih. Tapi mayat mereka tak pernah dikebumikan dengan hormat. Aku ambil, bukan untuk derhaka, tapi untuk beri mereka penghormatan terakhir. Adam,
Penghormatan dengan cara dimasak. Aisyah, mereka mati dalam perjalanan ke Tanah Suci. Impian mereka nak makan hidangan yang dimasak dengan doa. Aku cuma tunaikan impian mereka. Lepas tu aku kebumikan semula tulang dengan bacaan Yasin. Aisyah, abang selama setahun kahwin dengan aku, abang pernah sakit perut tak? Adam, tak. Aisyah, abang pernah demam lepas makan masakan aku? Adam, tak pernah. Aisyah, jadi apa masalahnya?